Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy dengan satu like dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Yes, kita dah sampai ke part 3 di mana Abang Boy akan mengupas pasal K-drama yang tengah top sekarang ni dekat Netflix, Through the Darkness. Pada siapa yang masih belum tengok lagi cerita tu, dia mengenai seorang criminal profiler yang pertama dekat Korea mendalami pemikiran beberapa pembunuh bersiri dan dalam pada masa yang sama cuba untuk menyelesaikan beberapa kes pembunuhan yang famous pada masa tu. Banyak gila kot kes yang di cover, antaranya adalah Hwa Seong Murder Case, Yu Yong Chul, Jong Nam Gyu dan lain-lain lagi lah. Hari ni Abang Boy nak cover seorang lagi pembunuh bersiri dekat dalam K-drama tu. Mamat ni sangat licik guys, dan muka je innocent nak mati, berpakaian segak dan dia berjaya memperdayakan mangsa-mangsanya. Even polis pun kena kencing pada mulanya. Kalau korang nak tahu siapa Mamat ni, korang sabar jap, kita roll the intro. Pada awal pagi 7 September 2006, seorang wanita muda yang berumur 23 tahun sedang menunggu di tepi jalan untuk menaiki bas ke tempat kerjanya. Yoon Jong Hyun baru sangat mendapat kerja dekat sebuah pejabat sebagai seorang admin. Disebabkan tempat kerjanya agak jauh, dia terpaksa bangun awal pagi untuk sampai ke tempat kerjanya on time. On that particular day, dia terpaksa ke pejabat awal sikit daripada biasa. Semuanya adalah kerana ada job urgent untuk diselesaikan. So semasa dia tengah menunggu bas tu, rata-rata orang tak bangun lagi guys, dan jalan tu masih lagi sunyi. Dalam dia duduk tunggu-tunggu tu, tiba-tiba sebuah kereta mewah berwarna hitam berhenti dekat sebelah dia. Bila tingkap kereta ni diturunkan, seorang lelaki kacak meminta tolong untuk tunjukkan jalan. Untuk tak kelihatan biadab, Yun bagi tahulah jalan untuk ke destinasi yang lelaki ni nak pergi. Yun terlihat satu gambar dekat dashboard lelaki ni. Gambar lelaki tu berpelukan dengan seekor anjing husky. Yun yang daripada awalnya tadi berhati-hati mula menjadi selesa sikit. Takkanlah lelaki berwajah innocent dan menyayangi binatang akan mengapa-apakan dia. Lelaki tu kemudiannya offer untuk menumpangkan Yun ke pejabatnya, at least sampai ke tepi jalan simpang besar untuk memudahkan Yun mengambil bas ke tempat kerja. Yun ni pun bersetujulah. Sejurus je Yun masuk ke dalam kereta Mamat tu, kelakuan lelaki tu terus berubah guys. Daripada mulut manis terus bertukar menjadi pendiam. Yun dah mula cuak, tetapi dia masih boleh cover lagi tau. Tengah elok drive kereta tu, tiba-tiba Mamat ni termiss satu simpang ke jalan besar, terus meluncur laju je ke arah kawasan hutan. Time ni Yun dah full panic attack guys. Dah tak ada dah nak cover-cover dah. Yun menyuruh lelaki tu berhentikan keretanya, tetapi langsung tak diindahkan. Lelaki tu telah menyentap handphone Yun semasa Yun cuba untuk call tadian kecemasan. Keadaan menjadi kelang kabut masa tu. Yun cuba bergelut dengan lelaki tu semasa kereta tu tengah meluncur laju guys. Yun tahu betapa bahayanya benda ni, tapi ini mungkin peluangnya terakhir untuk menyelamatkan diri. Lelaki itu kemudiannya bertindak untuk menumbuk muka Yun berulang-ulang kali sehingga akhirnya Yun tidak sedarkan diri. Yun telah dibawa ke kawasan hutan dan telah dirogol berkali-kali dan akhirnya Yun telah dijerut menggunakan stokin miliknya sendiri. Bila Yun tidak lagi bernyawa, lelaki itu telah memotong jari Yun dengan harapan DNA lelaki itu tak dapat dikesan polis. Mayat Yun telah dibuang di area semak dan ditutupi dengan daun-daun kering je guys. Lelaki itu kemudiannya beredar daripada situ dan terus balik ke rumah. Dia meneruskan kehidupannya seperti biasa, macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Setiap hari lelaki tu mendengar radio, tengok berita dekat TV, kok-kok lah ada berita tentang mayat yang dijumpai ataupun kes pembunuhan. Tak ada apa guys. Seperti wanita tu langsung hilang daripada muka bumi ni. Lelaki tu menjadi semakin berani. Dia merasakan yang dia lebih bijak daripada polis. Dan selepas 2 bulan, dia start balik. Pada 14 Disember 2006, lelaki misteri tu sekali lagi mencari mangsanya. Tempat yang dipilih adalah sebuah bar karaoke di area Gunpo-gu. Dekat Korea, selalunya bar-bar akan menggajikan perempuan untuk menemani customer-customernya minum. Diorang akan flirt dan mengayat lelaki-lelaki hidung belang ni untuk membeli lebih lagi minuman. Kira macam JRO lah. Di sini, lelaki misteri tu telah bertemu dengan seorang JRO yang berumur 45 tahun bernama Bae Kyun Mi. Mereka melepak, minum, menyanyi, tetapi lelaki misteri ni tak minum sangat guys malam tu. Diorang duk melepak sampai bar tu tutup.
Lelaki tu offer pula B untuk melepak dekat rumahnya dan untuk sambung lagi minum. Dia berjanji kepada B untuk menghantarnya balik selepas daripada tu. Ayat punya ayat, B pun setujulah. Dan seperti mangsa sebelumnya, B telah dibawa ke penghujung jalan sunyi di hutan berdekatan. Obviously, B dah cuak gila dah pada masa ni. Lelaki tu bertindak menumbuk B sehingga pingsan dan berogol berkali-kali hinggalah akhirnya B telah dijerut dengan stokin wanita milik B sendiri sehingga tak lagi bernyawa. Dan seperti wanita sebelumnya, mayat B telah ditanam dalam kubur cetek di kawasan hutan berdekatan dengan tempat tinggal lelaki ni. Jari-jarinya telah dipotong dan dicampakkan di longkang di area rumah lelaki tu. Lelaki misteri ni adalah Kang Ho Sun, seorang yang mempunyai kehidupan yang bergolak dan mempunyai kebencian yang teramat sangat kepada perempuan. Kang dilahirkan pada 10 Oktober 1969 di Sinkomyon, lebih kurang 150 km lah daripada Bandar Seoul. Tak banyak yang diketahui pada zaman Kang ni membesar. Boleh dikatakan yang dia ni membesar dalam keadaan yang sangat baik guys. Tapi dia ada satu masalah. Dalam apa je bidang yang diceburi, dia memang tak ada passion pun. Dia buat ala kadar je. Selepas dia tamat persekolahan, Kang telah melanjutkan pelajarannya dalam bidang agriculture. Bila dibesarkan dalam keluarga petani, family Kang berharap yang Kang dapat membantu familynya di ladang. Tetapi selepas tamat je pengajian, Kang hanya melepak je kat rumah. Tak ada buat apa-apa pun. Padahal banyak gila kot kerja dekat ladang. Dia buat sardin je guys. Last bapak dia bengang. Bapak dia masukkan Kang ni dekat dalam askar pula. Semuanya berjalan lancar. Kang bekerja sebagai kerani pejabat. Akan tetapi jawatan ni tak lama guys. Kang telah didapati bersalah mencuri. Korang nak tahu curi apa? Curi lembu tu. Macam kau nak buat apa gila? Tak sampai 2 tahun dia dalam askar, dia telah diberhentikan perkhidmatannya, dishonorably discharged. Pada 1991, Kang mendapat kerja sebagai seorang truck driver dan tak lama kemudian dia telah bertemu dengan cinta hatinya yang pertama. Dan setahun selepas tu, mereka berdua pun berkahwin pada umur 22 tahun. Semuanya berjalan lancar je pada mulanya. Akan tetapi, semuanya berubah bila pasangan ni mendapat cahaya mata yang pertama. Duit mula menjadi isu dalam setiap pergaduhan. Kang bekerja siang dan malam untuk menampung keluarganya sementara isterinya hanya menjadi suri rumah. Jiran sebelah menyebelah memang selalu sangatlah dengar diorang bertekak sampai malam-malam buta. Tapi yang lawaknya, dalam duk gaduh-gaduh tu, jeng, isterinya mengandungkan anak kedua pula. Hoi, gila lah. Lagi pening diorang ni. Masa 3 orang pun diorang cukup-cukup makan je. Ini tambahkan pula lagi seorang. So selepas dia melahirkan anak kedua, pasangan ni pun berpisah pada tahun 1998. Abang Boy ada cakap dekat video sebelum ni, dekat Korea Selatan ni, hak penjagaan anak jatuh kepada bapa tau. So berpindahlah Kang dengan 2 orang anak lelakinya ke bandar Bibongmyeon. Dia nak membesarkan anaknya dalam suasana bandar lah lebih kurang. Dan selepas beberapa tahun tinggal dekat situ, Kang sekali lagi bertemu dengan seorang wanita dan tanpa berfikir panjang, dia telah melamarnya dan mereka pun berkahwin. Tak berapa lama kemudiannya, isteri Kang didapati mengandung dan sekali lagi mereka dikatakan selalu bertengkar. Isu duit, isu penat menjaga anak-anak dan macam-macam lagi lah. Yelah, Kang ni selalu bekerja dan balik pun tak menentu. Tinggallah isterinya menjaga 2 anak Kang ni. Anak-anak Kang ni pula 2 lelaki pula tu. Abang Boy ada 2 orang anak lelaki yang tengah membesar. Diorang main bijak tu. Lain macam tu. Tambah pula yang isteri Kang ni tengah mengandung. Akhirnya Kang minta cerai dan meninggalkan wife-nya yang tengah sarat mengandung tu dan berpindah ke tempat lain. Pada masa ni, Kang berazam untuk mengubah hidupnya. Dia perlukan pendapatan yang stabil untuk membesarkan anak-anaknya dalam keadaan yang selesa. Kang telah berjaya membeli sebidang tanah di daerah Gwangji, selatan Seoul. Di sinilah dia mula menggunakan ilmu yang dipelajarinya di universiti. Dia menternak lembu, kambing, ayam dan juga kizir. Time ni, Kang dikenali sebagai seorang yang baik hati, peramah dengan masyarakat sekitar. Dia juga dilihat merawat dan menjaga anjing terbiar di ladangnya. Tetapi tindakan dia membela anjing-anjing terbiar ni bukan sebab dia baik hati guys. Tak. Kang ni sebenarnya bukan baik dan peramah seperti yang jiran-jiran disangka. Korang nak tahu apa yang dia buat? Okey, ini adalah gambar Kang tersenyum dengan seekor anjing Siberian Husky. Innocent je rupa dia kan. Macam penyayang je. Dalam gambar kedua ni pula, Kang mendukung anjing tu bersarung tangan. Apa sebenarnya yang berlaku adalah sejurus je gambar ni ditangkap, Kang telah menyembelih anjing ni dan dijadikan santapan untuk Kang sekeluarga. Benda-benda macam ni memang selalu terjadi guys. Pembunuh bersiri ni akan memulakan dulu dengan menyeksa binatang. Diorang akan bunuh diorang. Diorang nak tahu macam mana perasaan membunuh makhluk yang bernyawa. Ted Bundy, lagi Jeffrey Dahmer,
Gary Ridgway, John Wayne Gacy, dah banyak lagi lah. Diorang memulakan dulu dengan menyeksa dan membunuh binatang. Ada satu teori yang dibuat oleh psikiatri yang bernama John McDonnell. Dia bukan McDonald has a farm tu bukan, ni McDonnell lain. Dr. John McDonnell ni banyak handle kes-kes jenayah berat yang ada kena-mengena dengan psikologi pembunuh. Teori ni diberi nama McDonnell Triad. Kebanyakan yang involved dengan violent crime ni selalunya mempunyai tanda-tanda awal semasa dia membesar. Tanda nombor 1, dia suka menyeksa binatang. Nombor 2, dia suka bermain dengan api. Dan nombor 3, selalu kencing semasa tidur semasa umur lebih daripada 5 tahun. Ini hanyalah sebuah teori dan teori ini pula dibuat pada tahun 1963. Teori ini boleh dipakai dalam kebanyakan kes tetapi bukan semua. Dan tak semestinya kalau ada budak yang ada tanda-tanda ni akan membesar menjadi pembunuh bersiri. Tak. Tetapi dalam kes ni, 2 daripada 3 tanda-tandanya ada pada Kang. Okay, back to the story. Pada awal tahun 2000, Kang sekali lagi jatuh cinta dengan seorang wanita dekat kampung yang sama. Dan sekali lagi dia decide untuk kahwin. Tak serik-serik mamat ni. Mujurlah kali ni isterinya tak mengandung. Awal-awal tu memang best gila. Bermadu asmara lah. Kemana sajalah berpegangan tangan. Tapi tak sampai 6 bulan, keluarga Kang sekali lagi bergolak. Gila lah. Menurut isteri ketiga Kang ni sangat-sangat mementingkan diri sendiri tau. Dia tak hiraukan si isteri dan anak-anaknya. Dan tak sampai beberapa bulan, isteri Kang telah memfailkan perceraian. Sekali lagi mamat ni menduda. Persepsi Kang pada masa ni dah mula menjadi buruk tau. Dia dah mula membenci wanita yang meninggalkannya. Orang narsistik macam ni memang selalunya menyalahkan orang lain. Dia langsung tak nampak salah dia sendiri. Dan mana lagi dia nak lepaskan geram dia? Kepada anjing-anjing terbiar di bawah peliharaannya. Makin kerap dia membunuh anjing-anjing liar pada masa ni. Tapi yang bagusnya Kang ni, walaupun dia macam tak betul, dia tak pernah berlaku zalim kepada anak-anaknya tau. Dia menjaga anak-anaknya dengan baik, menyediakan segala keperluan dan macam-macam lagi lah. Tak sampai pun setahun dari perceraiannya yang ketiga, dia telah bertemu dengan seorang lelaki wanita. Ni dah bukan pisang berbuah 2 kali dah ni. Ni dah masuk 4 kali dah dia berbuah. Sekali lagi dia berkahwin dengan isterinya yang keempat. Tetapi kali ni lain guys. Wife dia mempunyai bisnesnya sendiri dan daripada golongan orang senang cerita. Sebelum ni, keluarga Kang bergantung kepada Kang seorang je untuk menyediakan segala keperluan. Tetapi kali ni, dia boleh bertenang sikit lah kan. Untuk kali pertama dalam hidupnya, dia memang betul-betul happy guys. Wife dia ni ada perniagaan rumah urut. Ini bukan jenis urut yang ada signboard neon tapak kaki yang korang selalu tengok tu tau. Tak. Ini betul-betul punya massage. So Kang dan wife-nya saling tolong each other. Kang juga selalu menolong wife-nya di kedai dan belajar teknik mengurut. Kok kira dah menjadi macam perfect couple lah. Macam orang putih cakap, you compliment me. Cewa. Akan tetapi tragedi telah melanda keluarga kecil Kang pada bulan Oktober 2005. Tragedi Oktober lah siap. Pada 30 Oktober 2005, seperti biasa Kang berada di ladangnya memberi makan binatang-binatang. Sementara wife-nya on the way nak pergi melawat rumah ibunya yang terletak tak jauh daripada ladang tu. Tak ada apa-apa pun yang luar biasa pada hari tu. Tapi bila dah malam menjelma, wife Kang ni tak balik-balik lagi tau. Pada lebih kurang pukul 9 malam, pintu rumah Kang telah diketuk. Buka-buka je pintu, terdapat 2 orang pegawai polis ingin bercakap dengan Kang. 2 orang polis ni menyampaikan berita yang menyayat hati kepada Kang. Wife yang baru beberapa bulan dikahwininya dan ibu mertuanya sekali telah mati dalam kebakaran. Siasatan awal mendapati kebakaran ni berpunca daripada cerik air yang dibiarkan terlalu lama dekat atas dapur. Api merepak terlalu cepat menyebabkan wife dan ibu mertua Kang tak sempat menyelamatkan diri. Sesampainya Kang di tempat kejadian, muka Kang dikatakan tidak mempunyai ekspresi langsung guys. Macam orang blur. Dia tak menangis, dia tak sedih ke apa ke, dia bertenang je. Walaupun result siasatan mengatakan kejadian ni berpunca daripada kecuaian, keluarga mangsa mensyaki ada dalang yang bertanggungjawab sebab api merebak ni terlalu cepat pada masa tu. Pada bulan Oktober ni dah kira lebih kurang macam nak masuk musim sejuk dah tau. So agak mustahil lah api boleh merebak terlalu cepat sehingga mangsa langsung tak ada masa untuk selamatkan diri. Setelah 6 bulan penyiasatan, kes ni telah ditutup disebabkan tak ada bukti-bukti lain yang menyokong teori bahawa ini berpunca daripada khianat. Selepas beberapa hari kes ni ditutup, Kang telah memfailkan tuntutan kepada pihak insurans di atas kematian wife-nya. Sebenarnya, 5 hari sebelum wife-nya meninggal, Kang telah memujuk wife-nya untuk mengambil insurans nyawa atas alasan kalau terjadi apa-apa, nasib salah seorang daripada mereka ni terjamin. Baik punya plan. Elok pula wife dia mati selepas 5 hari kan.
Tak tahulah sama ada benda ni kebetulan ataupun dirancang. Kang berjaya claim sebanyak 600 juta won. Kalau kita convert dengan duit kita lah, lebih kurang dalam 2 juta ringgit Malaysia. Hei, untung gila niaga macam ni. Selama setahun, Kang dikatakan menyeksa dan membunuh anjing-anjing liar yang dibawanya balik ke rumah. Laporan mengatakan yang Kang ni telah membunuh sehingga 50 anjing dalam tempoh tu. Sehinggalah pada satu hari, Kang dah tak puas lagi dengan hanya membunuh binatang. Dan akhirnya pada 7 September 2006, Kang keluar menaiki kereta mewah yang dibelinya menggunakan duit insurans isterinya. Pada hari inilah Kang bertemu dengan mangsanya yang pertama, iaitu Yoon Jong Hyun. 2 bulan kemudian, seorang GRO yang berumur 45 tahun pula menjadi mangsanya. Dan seorang lagi, dan seorang lagi, dan seorang lagi. Inilah aktiviti masa lapang Kang. Dia akan keluar pada tengah-tengah malam. Dia park kereta dalam 100 ke 200 meter daripada bus stop ataupun taxi stand dan menunggu mangsanya bersorangan. Kang akan menggunakan ketampanan dan mempamerkan dirinya sebagai seorang lelaki yang soft spoken dan tak berbahaya. Ada sampai dia meletakkan gambar anak-anaknya dekat dashboard kereta, guys. Dia siap beli teddy bear yang besar dan letakkan patung dulu dekat dalam kereta. Bila dia berhenti dan bertanya ke arah kepada wanita-wanita yang berseorangan, dia mengatakan yang dia nak hadiahkan teddy bear ni untuk hari jadi anaknya. Dan dia dah terlambat sampai disebabkan kerja dan sesak jalan. Mulut manis, yut. Kalau korang nak tahulah kan, teknik yang si Kang ni pakai sebenarnya ada seorang lagi pembunuh bersiri dah lama pakai dah. Korang nak tahu siapa? Ted Bundy, mat. Mamat Ted ni menggunakan ketampanannya dan mulut manis untuk membuatkan perempuan berasa selesa dengan dia. Bila dah terkena umpan, memang masak lalu. Dia akan bunuh dengan cara yang paling kejam. Muka manis yang pada awal-awalnya tu dah hilang dah. Ted Bundy didapati bersalah membunuh seramai 30 orang mangsa. 30 orang tu, guys. Seperti kebanyakan serial killer, kalau dorang ni tak ditangkap, memang dorang takkan stop. Sama jugalah dengan si Kang ni. Pada tahun baru 2007, selama seminggu, tiap-tiap malam Kang akan drive keretanya untuk mencari mangsa. 3 mangsa terkobar dalam masa seminggu je, guys. Pada 3 Januari, seorang wanita yang baru saja balik kerja daripada OT. 6 Januari, seorang GRO yang sedang menunggu teksi untuk balik ke rumah selepas habis bekerja. Dan keesokan harinya, pada 7 Januari, seorang pelajar universiti yang berumur 21 tahun yang baru balik daripada konsert telah maut di tangan Kang. Semua mayat-mayat wanita ni dihumban kat dalam kubur cetek di hutan berhampiran dengan rumah Kang. So far, Kang telah merogol dan membunuh 6 orang wanita. Disebabkan Kang ni punya galak, selepas daripada tahun baru tu, polis dah mula perasan tentang kehilangan wanita dekat Bandar Seoul. Hari-hari keluar berita pasal kehilangan ni. Kang bertindak untuk stay low profile jap. Lain tengah panas kot. Dengan baki duit yang ada ni, Kang hidup senang gila kot. Dia boleh je kalau tak nak kerja. Nasib dia dengan anak je memang dah terjamin dah. Ingatkan dia nak stop lah pembunuhan dia dekat situ. Memang tak lah. Dia macam bila kau ketagih dadah lah. Walau macam mana sekalipun kau cuba berhenti, keinginan tu akan datang balik. Kang cuba untuk menahan nafsunya daripada membunuh lagi. Tetapi setelah hampir 2 tahun dia stop beraksi, pada 9 November 2008, dia keluar mencari mangsanya lagi sekali. Seorang suri rumah yang berumur 48 tahun yang baru balik daripada membeli barang-barang daripada kedai runcit telah dipelawa untuk menumpang kereta Kang. Itu adalah hari terakhir sesiapa melihatnya. Sebulan selepas tu, pada 19 Disember 2008, seorang pelajar universiti yang bernama An, berumur 19 tahun, terkulai di tangan Ted Bundy versi Korea ni. Ini adalah mangsa Kang yang terakhir dan menjadi punca kenapa Kang ditangkap. Selepas sebulan tanpa berita pasal An ni, keluarganya membuat laporan polis tentang kehilangan gadis cilik ni. Keluarganya tahu yang An tinggal di asrama dan pergi ke universitinya menaiki bas. Secara kebetulan, di kawasan universiti tu, diorang install kamera CCTV berhampiran dengan bus stop universiti. Di bus stop inilah Kang berjaya memujuk An untuk menaiki keretanya dan gambar kereta dan nombor plate telah tertangkap di CCTV berkenaan. Pada masa ni lah Kang dah jadi macam belagak sikit tau. Dia dah beberapa kali berjaya membunuh dan tak ada seorang pun yang syak. Dialah dalang dalam semua kes kehilangan tu. Pada keesokan hari selepas dia membunuh An tu, dia telah menggunakan kad ATM An dan mengeluarkan sejumlah duit. Gambar Kang telah ditangkap di kamera CCTV bank dan kamera CCTV di ATM tu sendiri. Dia memakai topeng dan menggunakan rambut palsu dekat dalam kamera tu. Pada 27 Januari 2009, polis berjaya mendapatkan waran penangkapan untuk Kang dan bergegas ke ladang milik Kang. Akhirnya, pembunuh bersiri
polisi yang bertanggungjawab akan misteri kehilangan 8 orang wanita berjaya ditangkap. Di ladang kepunyaan Kang, polis berjaya menyumpai bahan bukti yang mengaitkan Kang dengan kes-kes kehilangan ramai orang. Dan dekat dalam rumah Kang tu, polis telah menjumpai 70 pakaian dalam wanita. Di antaranya penuh dengan darah guys. Terdapat 2 kereta yang telah dibakar. Dekat dalam kereta tu, polis menjumpai beberapa bukti lain mengaitkan Kang dengan kes-kes yang lain. Polis membuat spekulasi yang Kang ni mungkin bertanggungjawab atas kehilangan lebih ramai lagi mangsa-mangsa yang hilang. Korang nak tahu tak pasal apa? Yang underwear yang berdarah tu, polis membuat ujian DNA dan bandingkan DNA kepada mangsa-mangsa Kang. Tak ada seorang pun yang match weh. Agak-agak korang lah kan, berapa ramai dua mangsa yang dibunuh sebenarnya. Kang of course lah memang tak mengakulah ceritanya. Walaupun dengan segala bukti ni mengarahkan kepada Kang, dia bertenang je weh. Langsung tak ada rasa bersalah walaupun sedikit. Akhirnya selepas berhari-hari disoal siasat, Kang mengaku telah membunuh 8 orang wanita dan bersetuju untuk membawa polis ke tempat ditanam mayat-mayat tu semua. Kes ni mendapat liputan meluas di Korea dan antarabangsa. Muka Kang telah terpampang di dada akhbar dan TV serata negeri guys. Disebabkan ini, ahli keluarga Kang telah diganggu oleh pihak-pihak media dan juga telah dipulaukan oleh rakyat setempat, termasuklah anak-anak Kang sendiri. Even bekas isteri Kang pun kena kacau juga weh. So benda ni menjadi perdebatan lah oleh aktivis hak asasi manusia di Korea Selatan. Dan akhirnya disebabkan mamat ni undang-undang di Korea Selatan telah diubah. Identiti setiap pesalah selepas daripada kes Kang ni akan dirahsiakan daripada pihak media. Kang telah mengaku bersalah membunuh 8 orang wanita, akan tetapi pendakwa raya ingin menyiasat kembali kes kebakaran isteri dan mak mertua Kang sekali lagi dan ingin menyabitkan kesalahan membunuh mereka berdua ke atas Kang. Sampai ke sudah guys, dia tak mengaku membunuh wife dengan mak mertuanya. Tetapi mahkamah menyabitkan kesalahan 10 pertuduhan membunuh 8 orang wanita yang diculik Kang dan 2 sabitan membunuh wife dan mertuanya. Dia telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati dan sehingga ke hari ini dia masih lagi menunggu hukumannya dijalankan. Jenayah Kang ni telah diadaptasikan dalam K-drama Through the Darkness. Korang boleh tengok betapa koki dan pelagak nak matinya mamat ni dalam cerita tu. Rasa nak tapak je muka dia. Dia anggap semua bangsa-bangsa dia hanya sebagai alat untuk dia melepaskan nafsu dia sahaja. Dia tak anggap pun macam manusia. Kau ajar tak kau ajar lah mamat ni. Satu je lah nasihat Abang Boy kepada korang semua, especially kepada wanita-wanita dekat luar sana. Be paranoid. Ambil extra inisiatif untuk korang jaga diri korang. Pada siapa-siapa yang selalu balik kerja malam-malam tu, jagalah diri. Sekurang-kurangnya belilah pepper spray dan simpan dekat dalam beg. Sekarang ni ada pepper spray yang bentuk macam lebih kurang macam kitchen tu lah. Tak mahal pun mat, murah je. Shopee bersepah kot. Kalau korang rasa benda-benda macam ni takkan jadi kat korang, korang nak tahu tak something? Mangsa-mangsa dekat dalam kes-kes yang Abang Boy dah cover sebelum ni, semua berfikiran yang sama. Dorang pun tak rasa benda-benda buruk akan terjadi kepada dorang. Akan tetapi, so that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy dengan 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.